Hai, salam sejahtera anak-anak murid cikgu. So, hari ini kita akan belajar bab 9, teknologi angkasa lepas. Okay, bab 9 merupakan bab yang terakhir untuk silibus tingkatan 5 Sains Teras, KSSM. Dalam bab ini ada dua subtopik sahaja, iaitu subtopik yang pertama yang kita akan bincangkan hari ini ialah satelit. 9.1 satelit. Dalam subtopik ini, kamu akan belajar tentang jenis-jenis orbit satelit. Menjelaskan dengan menggunakan gambar raja kedudukan apogee dan perigi satu satelit dalam orbit elips. Membuat perkaitan hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit. Menerangkan bagaimana satelit dilancarkan dan ditempatkan dalam orbit. Fungsi stesen angkasa, berkomunikasi mengenai kaedah menjejaki stesen angkasa, menghuraikan kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. So, tanpa membuang masa, kita teruskan. Satelit. Satelit merupakan objek yang mengorbit planet atau bintang. Contohnya, bulan merupakan satelit semula jadi yang mengorbit bumi. Selain satelit semula jadi, terdapat banyak satelit buatan manusia yang mengorbit bumi. Semua ada fungsi masing-masing. Jenis-jenis orbit satelit. So, orbit satelit yang mengelilingi bumi dikelaskan kepada 5 jenis mengikut ketinggian orbit, iaitu altitude. Okay, ada 5 jenis orbit. Yang pertama ialah orbit rendah bumi, low earth orbit, yang singkatannya ialah LEO. Ketinggian orbit ini 180 hingga 2000 km di luar bumi. So, yang kedua jenis ialah orbit sederhana bumi. Ketinggian orbitnya ialah 2000 hingga 35,780 km. Orbit jauh pegum, jenis ketiga, 35,786 km dan sata orbit pada sata khatulistiwa. Singkatannya ialah GEO. Yang jenis keempat, orbit jauh segerak. Jauh segerak. Okay, so ini adalah ketinggian orbitnya, mempunyai sudut kecondongan terhadap sata khatulistiwa. Orbit tinggi bumi. Ketinggian orbit adalah sama atau lebih daripada 35,780 km. Singkatannya ialah HEO. H ini mewakili high Earth orbit. Ada low Earth orbit, medium Earth orbit, ada geostationary orbit. Okay, ada high juga. So, ini dia Raja 9.1 daripada buku teks kamu, jenis-jenis orbit satelit. So, daripada Raja, kamu boleh nampak dengan jelas bentuk dan juga kedudukan orbit, jenis-jenis orbit tersebut. Semuanya ada 5 jenis orbit. Orbit tinggi bumi, orbit rendah bumi. Okay. Orbit jauh segerak, orbit jauh pegum, dan orbit sederhana bumi. Bentuk-bentuk orbit. Terdapat 2 bentuk orbit, iaitu bulatan sempurna dan juga elips. Contoh orbit terbentuk bulatan sempurna ialah orbit jauh segerak, GEO. Contoh orbit yang berbentuk eklips ialah orbit MEO dan HEO, medium dan high. Orbit LEO dan GSO berbentuk bulatan sempurna ataupun elips. So, itu tiada satu yang tetap. Okay, ini dia bulatan sempurna yang disebut tadi, bentuk-bentuk orbit, ada bulatan sempurna dan juga elips. Apogee dan perigi juga 2 istilah yang kamu perlu tahu dalam bab ini.
Apogee dan perigi hanya wujud pada orbit elips. Okey, dua sebutan ini. Bagi satelit yang membuat orbit elips, terdapat dua kedudukan yang tertentu dalam orbit tersebut, iaitu apogee dan perigi. Apogee bagi satu satelit dalam orbit elips merupakan kedudukan satelit yang paling jauh dari planet ataupun bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Perigi pula adalah kedudukan satelit yang paling dekat dari planet ataupun bintang yang dikelilingi. Okay, kita tengok raja lebih jelas. Okay, di mana ini merupakan kedudukan satelit apogee paling jauh daripada bumi ataupun bintang yang dia kelilingi lah. Dalam contoh ini ialah bumi. So, perigi di sini. Perigi di mana yang merupakan kedudukan yang paling dekat dengan bumi ataupun bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Seterusnya kita akan bincangkan hubungan antara ketinggian orbit dengan laju satelit. So, seperti dalam raja kamu boleh nampak, HEO ni, altitude satelit jenis ini, altitude dia adalah jauh. Jauh daripada bumi. Ini dekat sikit medium Ni low paling dekat dengan bumi. Altitude dia hanya 705 km daripada bumi. So kelajuan mereka macam mana? Yang HEO ni lebih perlahan berbanding dengan medium dan low tu paling laju. Paling laju. So hubungan mereka ialah semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah laju satelit. Makin dia jauh daripada bumi ini, makin dia perlahan. Untuk apa? Untuk tujuan kekalkan satelit itu dalam orbitnya. Ini kerana daya tarikan graviti terhadap satelit ini semakin kurang bila dia jauh daripada bumi maka dia perlu bergerak dengan lebih perlahan supaya tidak terbabas daripada orbitnya. Kaedah menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Macam mana kita kasih lancarkan satelit ini ke angkasa lepas. So, kenderaan pelancar yang terdiri daripada satu ataupun lebih roket digunakan untuk menghantar satelit ataupun kapal angkasa ke angkasa lepas. So, ini dia Rajat 9.5, cara menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Kita boleh menggunakan trajectory rocket untuk hantar dia ke orbit. Hantar satelit ataupun kapal angkasa ke angkasa lepas. Kaedah kedua ialah kaedah orbit pindah Hoffman. Kaedah ini adalah kaedah yang paling mudah untuk digunakan dalam angkasawan untuk memindahkan satelit dari satu orbit ke orbit yang lain. Titik persilangan yang menunjukkan pembakaran di sana, maksudnya masa itulah enjin satelit akan mengubah kelajuannya untuk ubah orbit. Kenderaan pelancar. Kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja ialah Expendable Launch Vehicle, ELV. Kenderaan pelancar guna semula, boleh diguna semula ialah Reusable Launch Vehicle, iaitu RLV. So ada dua jenis kenderaan pelancar di sini dalam gambar foto 9.1. Ini merupakan contoh ELV. Digunakan sekali sahaja, manakala yang ini adalah contoh bagi RLV, boleh guna semula. Fungsi stesen angkasa antarabangsa. Stesen angkasa antarabangsa merupakan hasil usaha daripada 5 agensi angkasa iaitu NASA, Roscosmos yang di negara Rusia, JAXA, Jepun. JAXA ini merujuk kepada Japan Aerospace Exploration Agency. Yang ESA di negara Eropah, dia stand for European Space Agency, ESA. Dan CSA ni ialah dari negara Kanada. So Canadian Space Agency.
Malaysia pun ada juga, Malaysia ada Malaysian Space Agency ya, MYSA. Dan rakyat Malaysia yang pertama sampai di ISS, Stesen Angkasa Antarabangsa ini, yang ditunjukkan dalam raja itu, ialah Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Shukor Al-Masri bin Sheikh Mustafa. So, keadaan sifar graviti. Keadaan sifar graviti ialah keadaan yang tiada kesan ketara daya graviti dirasai. Contohnya keadaan dalam aktiviti terjun udara dalaman, indoor skydiving. So, peserta-peserta terjun udara dalaman ini akan terapung dalam udara dan merasai keadaan sifar graviti. Daya tujahan, ini berlaku, keadaan sifar graviti ini berlaku kerana daya tujahan yang dihasilkan oleh tiupan udara ke atas sangat kuat terhadap peserta itu. Dan kekuatan tiupan udara ke atas itu adalah sama nilai dengan berat badannya. Tapi pada arah yang bertentangan lah. Jadi kamu boleh nampak dalam raja, peserta-peserta itu akan mengalami satu keadaan sifar graviti di mana mereka rasa badan mereka terapung. Jadi tiada kesan ketara daya graviti dapat dirasai. So, mereka boleh menjalankan pergerakan secara sifar graviti ya. Keadaan menjejaki stesen angkasa. So, kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari dapat dihitung dengan maklumat mengenai ketinggian orbit dan juga laju ISS. Stesen angkasa antarabangsa ini ya. Jadi kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas, berkembang pesat, tapi kesan dia ialah bahan buangan di angkasa lepas pun semakin bertambah. Bahan buangan di angkasa lepas iaitu space junk yang semakin bertambah. Peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan meningkatlah. Ini sebagai kesannya. Jadi bahan buangan di angkasa lepas, space junk yang semakin bertambah ini. Space junk ini menurut pemerhatian yang dibuat oleh pihak pemantau space junk dari NASA, di mana dia kenal pasti bahawa space junk ini terdiri daripada satelit yang tidak berfungsi, bahagian ELV yang telah digunakan, sisa-sisa dia, serpihan satelit yang dihasilkan daripada pelanggaran antara satelit, roket yang habis dibakar dan sebagainya. So makin banyak kali pelancaran, maka makin bertambahlah space junk ini ya. 95% daripada beribu-ribu objek buatan manusia pada orbit rendah bumi merupakan bahan buangan di angkasa lepas. Semakin banyak space junk, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit yang masih berfungsi ya dengan space junk ini. So satelit cuaca, GOES terpaksa berubah orbitnya beberapa kali supaya dapat mengelakkan pelanggaran dengan space junk. Ini sebagai contohnya lah, satelit cuaca pun terpaksa elak space junk itu bahan buangan di angkasa lepas. Peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Kemajuan dan perkembangan dalam teknologi angkasa lepas telah meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam pelbagai bidang seperti kesihatan manusia, respon terhadap perubahan dan bencana cuaca, teknologi inovatif baharu, pendidikan global dan perkembangan ekonomi angkasa lepas. So, itu dia untuk subtopik 9.1. Mari kita tengok praktis formatif 9.1. Ada 6 soalan dalam praktis formatif ini. Soalan pertama, nyatakan 5 jenis orbit satelit. So, cikgu rasa semua boleh jawab. Kita sudah bincangkan tadi, iaitu orbit rendah bumi, orbit sederhana bumi, orbit tinggi bumi, orbit geopegun dan orbit geosegera. So, nombor 2, lukiskan satu raja untuk menunjukkan apogee dan perigi satu satelit dalam orbit eclipse. Kamu boleh lukis satu raja yang simple sahaja, satu bulatan untuk mewakili bumi dan satu orbit ellipse. Dan tandahkan di mana kedudukan apogee dan perigi. Apogee adalah kedudukan yang paling jauh daripada bumi dan perigi ialah kedudukan yang
paling dekat dengan bumi. Okay, mau lukis satelit itu pun boleh. Ini contoh jawapannya. B, terangkan apogee dan perigi satu satelit dalam orbit elips. Okay, so kamu boleh jelaskan, boleh jelaskan. Apogee adalah satu satelit dalam orbit elips merupakan kedudukan satelit yang paling jauh dari planet ataupun bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Manakala kedudukan perigi satu satelit dalam orbit elips merupakan kedudukan satelit yang paling dekat dengan planet atau bintang dikelilingi oleh satelit yang berkenaan. Soalan nombor 3, apakah hubungan antara ketinggian orbit dengan hal laju satelit? Okay, so ini pun sudah kita bincangkan. Semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah hal laju satelit supaya dia boleh kekal dalam orbitnya. Soalan keempat, apakah orbit pindah Hotman? Orbit pindah Hotman ialah orbit berbentuk elips yang digunakan untuk memindahkan kenderaan pelancar antara dua orbit yang berlainan ketinggian. So dia boleh pindahkan kenderaan pelancar dari satu orbit ke orbit yang berlainan ketinggian. Nombor 5, mengapakah angkasawan di ISS berada dalam keadaan terapung? Sebab dalam ISS, stesen angkasa antarabangsanya adalah berada dalam keadaan sifar graviti. Nombor 6, berikan pendapat anda tentang impak pertambahan bahan buangan di angkasa lepas. So, ini boleh meningkatkan risiko kerosakan satelit akibat perlanggaran dengan bahan buangan tersebut. So, itu saja untuk subtopik 9.1. Okay, terima kasih dan selamat belajar.